Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Siti Syuhada. Bagi tugasan berkumpulan yang kedua, topik kumpulan kami adalah perbandingan kadar pengangguran di antara negara Malaysia dan juga Amerika Syarikat. Saya Muhammad Izzuhari Benjamin. Nombor tik saya 267861. Okay, saya akan menerangkan berkenaan pengenalan, iaitu berkenaan pengangguran di Malaysia dan juga pengangguran di US. Okay, seperti mana kalau kita tahu pada masa sekarang ni, pengangguran memang kian banyak berlaku lah disebabkan wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia ni. Jadi ramai pekerja dan juga isi rumah memang sangat terkesana dengan wabak COVID-19 ni, sebab ia benda yang tak dijangka kan. Sebab kalau nak kerja pun banyak syarikat dan company dia tak boleh nak operasi seperti biasa. So bila tak operasi seperti biasa tu, sumber pendapatan bagi sebuah syarikat tu tak ada. Jadi syarikat terpaksa lah untuk mengurangkan kos, diorang terpaksa lah memberhentikan beberapa orang staff. Sebagai contoh yang sangat terkesan sekali pada masa ini yang boleh menyebabkan pengangguran, iaitu industri pelancongan dan juga industri penerbangan lah. Seperti mana kita tahu yang memang buat masa sekarang memang tak dibenarkan travel. Mana-mana pintu negara sekalipun tak bagi kita datang untuk travel ke negara diorang. So satu untuk penerbangan. Okay, untuk yang bekerja dalam sektor tu memang kita boleh tengok, totally boleh tengok dekat Twitter, dekat media, dekat berita semua, memang banyak berkenaan dia orang. Macam mana ada pilot yang jual burger, ada pilot yang jual itu, jual ini, buat grab food. So itu salah satunya lah contoh. Dan juga kalau sektor perhotelan ni, contoh macam resort, hotel-hotel dekat Malaysia pun dah banyak tutup sebab diorang tak mampu untuk bayar gaji-gaji pekerja. So ada juga yang sampai tertutup hotel tu. So dengan situ kita boleh tengok berapa ramai yang telah menganggur di Malaysia. Okay, kalau di US pula, kita boleh tengok bilangan dia makin banyak lah sebab kes diorang makin tinggi. Kalau di Malaysia anggaran dalam 1 juta yang kehilangan pekerja, di US dalam 20 juta. So kalau nak dikirakan 19 juta orang lebih daripada di Malaysia. Okay, yang apa yang saya tahu, semakin banyak kes, semakin kuranglah operasi sebuah syarikat ataupun company di seluruh dunia. Sebab apa? Sebab diorang tak nak ambil risiko. Lepas tu terpaksa tutup tempat kerja tu sekiranya seorang ataupun staff tu kena wabak tu. So terpaksa tutup, kena buat swab test apa semua. Dan company tak boleh nak operasi, terutama dalam import dan eksport. Tu banyak agak memberi, orang kata, banyak menyumbang ke arah pengangguran lah. Tapi walau bagaimanapun, pihak kerajaan kita ataupun mana-mana sebuah negara, pemerintahan, mungkin dia orang ada cara dia orang sendiri. Okay, macam kita mungkin ada cara bekerja di rumah, cara secara online kan. Pada pendapat saya memang semua orang di seluruh dunia sekarang menggunakan kaedah online lah. Tapi untuk pengambilan pekerja tu bagi saya agak sukar lah. Sebab ialah company pun tak berapa nak stabil dengan ekonomi sekarang. So untuk diorang ambil pekerja yang baru mungkin agak payah. Dan sekiranya pekerja tu berpengalaman, lagi susah lah diorang ambil. Sebab apa? Sebab lagi pengalaman orang tu, lagi tinggi gaji yang dia perlu dibayar. So kalau dia ambil pun, tawaran gaji tu mungkin orang yang bakal pekerja tu dia tak nak dengan gaji ditawarkan. Sebab apa? Mungkin sikit, tak cukup untuk dia kan. Sama juga kalau di US pun, kos diorang lagi tinggi daripada Malaysia. Seterusnya, untuk kalau dikirakan perbandingan antara Malaysia dengan US, semestinya lah kadar pengangguran di US semakin banyak. Apa yang saya research, apa yang saya buat, kadar pengangguran di Malaysia mungkin boleh anggaran dalam 1 juta orang. Tapi kalau di US sebanyak 20.5 juta. So sangat berbeza lah kalau nak berbandingkan dengan Malaysia. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Amirul Zarif bin Haji Muhammad Zamri. Nombor matriks 267666. Hari ini saya mewakili kumpulan saya akan membentangkan
iaitu idea dan isu, ataupun isu dan idea lah. Okey, jadi isu dan idea yang kumpulan kami telah pun pilih untuk mentangkan, iaitu tentang perbandingan kadar pengangguran antara negara terbesar di dunia ataupun negara dengan kuasa dunia yang besar, iaitu Amerika Syarikat, dan juga negara kita sendiri, iaitu negara Malaysia. Jadi kesimpulan yang dapat kami buat oleh kumpulan kami, iaitu sebenarnya kedua-dua negara ini mengalami kronologi yang sama, iaitu kadar pengangguran yang tinggi pada tahun 2020, kesan daripada penularan pandemik COVID-19 yang melanda bukan hanya sekadar di Amerika Syarikat maupun di Malaysia sahaja, tetapi hampir keseluruhan negara di dunia ini mengalami penularan wabak penyakit COVID-19 ini. Jadi kesimpulan yang dapat kami lakukan berdasarkan graf yang telah kami sediakan, kami dapat simpulkan bahawa kedua-dua negara mempunyai kemelesetan ekonomi yang sama pada tahun 2020, dan kemelesetan ekonomi ini berpunca ataupun menjerumus ke arah berlakunya kadar peningkatan pengangguran di Amerika Syarikat maupun di Malaysia, disebabkan oleh, seperti yang kita tahu, di Amerika mereka mendapat perintah lockdown, dan di Malaysia kita mendapat perintah kawalan pergerakan, iaitu apabila kedua-dua arahan ini dikerahkan, bermakna seluruh industri maupun industri luar maupun tempatan, kilang-kilang dan sebagainya terpaksa ditutup seketika dan menghentikan seketika perjalanan ekonomi mereka. Ini yang menyebabkan mereka, industri-industri ini, tidak mampu untuk memutarkan balik keuntungan dan sebagainya untuk membayar pekerja-pekerja mereka, sekaligus menyebabkan ramai yang diberhentikan disebabkan oleh kemelesetan ekonomi ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Nama saya Muhammad Aiman bin Ahmad Azli, nombor metrik 267602. Okey, di sini saya akan membincangkan mengenai bahagian cadangan yang telah dibincangkan oleh kumpulan kami, iaitu antara cadangan yang mengenai pengangguran di Malaysia dan dibandingkan dengan negara US. Okey, antara cadangan yang dikemukakan adalah untuk menentukan kesan COVID pada masyarakat di Malaysia maupun di US. Justru itu kesediaan untuk masyarakat ini mengikuti prospek ataupun kriteria yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan di masa depan dikaji dengan dibincangkan secara menyeluruh. So kita melihat masyarakat juga bersedia melakukan sebagai apa jua pekerjaan seperti yang telah ditetapkan maupun yang telah dipuang kerja. So sementara itu, dari prospek pekerjaan di masa depan, kita dapat hasilkan menunjukkan bahawa negara Malaysia mempunyai bahawa pekerjaan di masa depan ini adalah sangat rendah. Dari segi perbandingan antara masyarakat dengan kesan COVID-19 pada dunia, yang memainkan peranan penting dalam keputusan untuk dalam tempoh PKP ini. So perkara ini mungkin berlaku ataupun mempunyai kesan yang lebih ketara di kawasan luar bandar, dan juga dinyatakan bahawa hasil kesediaan yang tinggi mengikut perintah kerajaan semasa perintah berkurung dapat dihubungkan dengan persepsi masyarakat maupun pelajar di Malaysia ataupun di US
adalah lebih rendah pada masa yang akan datang. So, sebilangan besar antara masalah pengangguran yang memainkan peranan penting, iaitu pertumbuhan ekonomi ini lebih cepat serta pemotongan gaji yang sebenar. Di sini bermaksud potongan dalam gaji sebenar adalah reaksi terhadap pandangan bahawa melalui tuntutan mereka upah yang lebih tinggi. Jadi beberapa kumpulan pekerjaan telah membuat harga ataupun daripada pekerjaan mereka untuk mengurangkan kadar pengangguran. So, antara contoh lagi, cadangan sebegini sukar dilaksanakan untuk pasaran buruh di US yang menunjukkan pengurangan gaji ataupun dikendali bahannya untuk sasaran pengangguran yang tidak tetap ataupun terlalu rendah. Okey, pertama adalah pengumpulan penyebaran maklumat mengenai pekerjaan ataupun pekerjaan yang anda yang kita dapat, iaitu lebih rendah diberbandingkan dengan pekerja-pekerja yang telah lama ataupun telah dibuang kerja dan sebagainya. Okey, kita lihat kepada penyelesaian untuk masalah pengangguran ini telah dikembangkan ataupun dibolak-balikkan oleh kerajaan. Contohnya perkongsian kerja, perasaraan awal ataupun pengurangan migrasi. Ini telah dibincangkan oleh para menteri di Malaysia ataupun di US. Sebagai akhir, dasar-dasar ini mempengaruhi pasaran buruh ataupun pasaran antarabangsa dengan penawaran tenaga kerja. Namun, mereka tidak dapat banyak sokongan di kalangan ahli ekonomi. Sekian, terima kasih. Okay, saya Muhammad Azul Nizam Besa, nombor metrik 267743. Okay, dan yang terakhir ialah kesimpulan. Secara keseluruhannya kita dapat melihat isu pengangguran ini bukanlah satu isu baru, dan isu ini jika kita lihat semakin meningkat di setiap negara setelah berlakunya pandemik COVID-19, dan disebabkan ini juga berlakunya pengangguran yang tinggi. Dan jika kita lihat sewaktu pandemik COVID-19, banyak pekerja yang hilang pekerjaan, ada juga pekerja yang diberhentikan kerja. Jika kita lihat negara maju seperti Amerika Syarikat juga turut terjejas disebabkan pandemik COVID-19. Dan pada tahun ini Amerika Syarikat telah melaporkan kadar pengangguran yang tertinggi pada negara mereka. Jadi bagi saya, pihak kerajaan perlu memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah ini dan meneliti langkah-langkah yang tepat agar jumlah pengangguran dapat dikurangkan dan pekerja akan kembali mendapatkan pekerjaan dan akan kembali bekerja. Okey, itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.